bersama hadir dalam perjalanan yang kita adakan setiap bulan di OOBB Publish Oasis Bukit Bintang. InsyaAllah, dan Dr. Mazam telah berkomitmen untuk mendapatkan kuliah setiap bulan di sini. Datang dan tuan-tuan, mungkin ada yang bersama tempat di sini pada pelajar dari KDS yang dibawa oleh CEO Perusahaan Asin bersama keluarga. Dan tetamu tadi tempat saya Al-Azman, Imam Surah Taman Husnu Sentul, yang Imam Nasr Nabi tadi, dan Dr. Muaz bila daripada Surau Menara Surga tidak bawah tidak daulat terlewat dan dapat dan dengannya surau Menara pun tak mahu minta mana. Jadi saya rasa setiap bulan Dr. Mazam akan mengupas pada tajuk yang contemporary pada semasa. Dan kali ini dalam tajuk diambang perubahan dunia, ke mana kita nak membawa umat. Maksudnya kita dari budaya ini kita berpeluang boleh mendengar kupasan beliau setiap bulan insyaAllah. Jadi tanpa masyarakat saya mencoba Dr. Mazam untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabb, kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Saudara Asri, pengurusi wadah wilayah, Saudara Fahmi, Presiden ABIM, ya, ahli-ahli wadah ABIM PKPM sekalian, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita di Outreach Oasis Bukit Bintang yang terletak di jantung kota Bukit Bintang ini. Kita berhenti sejenak, ya, untuk bermuhasabah terhadap satu persoalan besar, ya, OOBB yang sangat bersejarah. Kerana di sini bermulanya solat Jumaat dan berkembang sekarang ini ke tiap-tiap kompleks, ke tiap-tiap mall, dan yang terakhir di tingkat 57 solat Jumaat di Menara 118, ya, yang merupakan solat Jumaat tertinggi di Malaysia dan kemungkinan tertinggi di dunia, ya, alhamdulillah. Tapi di sini tempat bermulanya sejarah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berada di sini bermakna kita berada di suatu pusat tempat bersejarah yang mana majlis ilmu dijalankan, dakwah berjalan dengan begitu baik. Mudah-mudahan cahaya Islam ini akan berkembang ke seluruh Bukit Bintang. Dan menariknya, dalam Akta Dewan Bandaraya, tiap kali diisytiharkan surah Jumaat, sekitar 100 meter kelilingnya tidak ada, tidak boleh diadakan kedai-kedai yang menjual perkara-perkara yang lara, yang haram.
habis saja kontrak, maka mereka kena mencari tempat-tempat yang jauh daripada surau tersebut. Ini merupakan satu kaedah untuk menyebarkan dakwah secara teratur dan juga secara beradab. Di ambang perubahan dunia yang kian pantas, ya, mencabar dan mengelirukan, ke manakah sebenarnya kita mahu membawa umat ini? Dalam dunia yang sedang berubah ini, kita menjadi penonton ataupun kita cuba memanfaatkan perubahan yang ada untuk merubah status quo yang kita deritai selama 100 tahun penjajahan. Selepas kejatuhan Khilafah Utsmaniyah, penderitaan yang kita lalui akibat penjajahan, ya. Jadi kerana itulah kita umat Islam tidak boleh menunggu perubahan berlaku, tapi kita mesti mencipta perubahan, ya. Dan Allah Ta'ala memberi kesempatan ini kepada kita untuk memainkan peranan, untuk menjadi aktor, pencipta, peneroka, pencetus kepada perubahan yang ada, supaya akhirnya Islam itu dapat kembali berperanan sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini. Saya memulakan dengan sebuah buku yang ditulis oleh Maulana Abul Hasan Ali Nadwi, seorang Ahlul Bait yang mufakir jadid, pemikir yang hebat, ya. Setelah kejatuhan Khilafah Utsmaniyah, beliau telah menulis buku pada 1940, iaitu yang bertajuk Maza Hasiral Alam bi Inhitatil Muslimin, iaitu apakah kerugian dunia akibat kelemahan umat Islam, ya. Jatuh Khilafah Utsmaniyah, dilihat umat Islam dipaksa untuk berubah, ya. Dan beliau melihat bahawa perubahan-perubahan ini cukup menakutkan, ya. Kalau Imam Badiul Zaman Syed Nursi mengatakan bahawa sejak berlaku perubahan pemerintahan selepas kejatuhan Khilafah Utsmaniyah, umat Islam dijahilkan dalam bidang agama, ya, dimiskinkan, dan umat Islam itu dipecahkan dalam perancangan yang cukup teratur, iaitu kejahilan yang dirancang, kemiskinan yang dirancang, dan juga perpecahan yang dirancang. Itulah yang kita deritai pada hari ini, ya. Buku ini bukan sekadar catatan sejarah duka umat, ya, kita merintih. Ia adalah satu diagnosis yang jujur dan tajam bahawa apabila umat Islam jatuh, mundur dan kehilangan peranan kepeloporannya sebagai khalifah, dunia sebenarnya hilang panduan. Dunia rugi kerana umat Islam tidak lagi menjadi khalifah Allah di muka bumi. Sebab menjadi khalifah Allah di muka bumi ini bermakna mendapat panduan, peranan dan juga bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia tidak menemukan pengganti yang benar-benar mampu memimpin manusia kepada keseimbangan rohani, moral dan juga peradaban. Yang timbul hanyalah kekosongan, dan kekosongan itu akhirnya dipenuhi dengan pelbagai bentuk kejahilan. Dalam bentuk kejahilan, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita tentang formula kesejahteraan yang pernah terbukti dalam lipatan sejarah, ya, dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat ke-96, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya kami akan membukakan kepada mereka keberkatan dari langit dan juga bumi, ya. Bertakwa dan beriman, maka keberkatan itu datang. Sebaliknya, sekiranya kita tidak beriman
tidak bertakwa, meninggalkan ajaran-ajaran Islam, maka hilanglah keberkatan tersebut. Jadi ayat ini menerangkan kita tentang betapa turun naiknya tambun itu bergantung soal iman dan juga takwa. Ya. Ketika umat Islam memikul amanah sebagai khairul ummah, khalifah Allah, dunia mendapat rahmat. Buktinya Baghdad, Cordoba, Istanbul dahulu bukan sekadar pusat kuasa politik. Kota-kota itu menjadi pusat ilmu, keadilan, ketamadunan dan cahaya yang menyinari manusia tanpa mengira agama, bangsa dan keturunan. Tamadun Islam tidak mengenal hegemoni bangsa, ketuanan bangsa, dia tak mengenal. Sebab tamadun Islam itu mengiktiraf kepelbagaian. Tamadun Islam itu mengiktiraf kemajmukan. Ya, tidak ada ketuanan. Ketuanan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kalau dia beriman dan bertakwa, dia tidak akan menjadi resis, dia tidak akan menjadi sombong dan bongkak. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada kamu. Ya, aku daripada api, engkau daripada tanah. Tidak timbul masalah. Kita tuan tanah. Ya. Jadi ikatan kepada iman dan takwa itu penting. Namun apabila umat Islam melonggarkan pegangan terhadap wahyu ini, iman dan takwa, hilanglah keberkatan itu. Kekosongan yang kita tinggalkan diisi oleh sistem-sistem yang bertentangan dengan Islam ataupun jahiliah moden, yang itu dalam bentuk sistem materialism, dalam bentuk kolonialism, dalam bentuk peperangan dunia, keruntuhan nilai keluarga, kerosakan alam sekitar dan kekeliruan makna hidup. Itu dah kita lalui pada hari ini, sehingga kita tidak lagi mengenal panduan-panduan peradaban, hubungannya Allah menciptakan lelaki dan perempuan, ya, untuk berakhir dengan perkahwinan itu sudah dikelirukan dengan perkahwinan sama jantina, yang menimbulkan masyarakat yang lebih keliru dan berteramuk pada hari ini. Ya. Hari ini kita menyaksikan manusia yang sangat maju di segi teknologi, tetapi semakin tercabut jiwanya. Kemurungan, kesunyian, keruntuhan rumah tangga, jurang ekonomi yang melebar dan kerakusan terhadap alam adalah tanda bahawa manusia sedang kehilangan arah. Inilah kerugian dunia apabila umat Islam lemah. Inilah kerugian dunia apabila dunia kehilangan panduan spiritual dan moral yang sepatutnya kita pertahankan. Dimensi spiritual, kerohanian kita sudah kehilangan. Semuanya berkaitan dengan untung rugi duniawi. Dia tidak melihat keberkatan itu datang daripada Allah SWT. Bila kita bicara soal faham materialism, bila kita memberi, berlaku zero sum game, kita bagi 10, kita hilang 10. Tapi dari segi Allah Ta'ala, kamu beri 10, akan tambah daripada sumber yang tidak kau sangka-sangka. Ini menolak faham bahawa kita menolong orang susah, mana kita akan berhadapan dengan masalah kemiskinan, kekurangan sumber dan segala macam. Tetapi semakin kita menolong, semakin banyak barakah Allah datang membantu kita. Kesan daripada 100 tahun penjajahan ini, umat Islam, ya, menderita penyakit yang merujuk kepada hadis Nabi ini, ya, daripada riwayat Abu Daud, ya. Hampir tiba masanya kamu akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa lain seperti mana orang yang makan mengerumuni hidangan makanannya. Ya. Seorang sahabat bertanya, adakah kerana sedikit bilangan kami pada waktu itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, bahkan bilangan kamu pada masa itu sangat ramai, tapi kamu hanyalah seperti buih dan sampah yang dihanyutkan ketika banjir. Allah akan mencabut perasaan gentar terhadap kamu daripada hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit al-wahan. Para sahabat bertanya, apakah al-wahan itu ya Rasulullah? Yaitu hubbun dunya wa karahimatun maut, kecintaan dunia dan takut mati.
hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Jadi al-wahan inilah yang digambarkan oleh Maulana Abu Hasan Ali Nadwi sebagai punca kelemahan umat Islam, kerana dunia sudah menjadi ilah kepada umat Islam. Neraca kehidupan itu bergantung soal kekayaan. Neraca kehidupan itu merujuk kepada kemewahan. Neraca kehidupan itu merujuk kepada orang kaya. Bukan orang beriman, bukan orang yang berilmu, tapi orang kaya. Orang tak fikir soal bagaimana jadi kaya, tapi dia kaya itu diberi penghormatan. Ya. Cash is king. Keluar perkataan-perkataan. Ya, familiar tak dengar? Cash is king. Tunai, duit itu adalah raja. Siapa kata cash is king tu? Ha? Saya tak ingat siapa ya, apa ni? So Syara ingat kot. Cash is king. Dia ada duit, macam mana dapat kekayaan dia tak peduli. Dia mau rompak ke apa, pokoknya cash is king. Dia boleh buy, dia boleh membeli siapa saja. Ya. Jadi di sinilah ya Allah Ta'ala telah menunjukkan satu simbolisme yang sangat menarik, iaitu kita bicara ikon untuk bangkit semula itu. Allah Ta'ala menunjukkan satu ya kaedah simbolisme, iaitu untuk kita bangkit semula kita kena belajar ibrah daripada tongkat Nabi Musa. Ya, tongkat Nabi Musa. Ya. Mengapa Nabi Musa? Sebab dalam Al-Quran dibicarakan Nabi Musa itu 136 kali. Yang paling banyak. Ya. Kisahnya hampir banyak surah bicara soal Nabi Musa dengan Firaun. Nabi Ibrahim 69 kali. Nabi Yusuf 58 kali. Nabi Isa 55 kali, Nabi Nuh 43 kali, Nabi Muhammad 4 kali je. Apakah ini menggambarkan Nabi Muhammad tidak penting? Tapi yang 4 kali itu merangkumi semuanya sekali. Ya, ini menarik. Kisah Nabi Musa ya, di sini kita perlu kembali merenung kisah agung yang diabadikan oleh Al-Quran. Kisah ini turut dihuraikan dengan penuh hikmah oleh Al-Syahid Said Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran. Sangat menarik ya. Said Qutb ya, seorang tokoh Ikhwan Muslimin, seorang sastrawan, seorang pemikir ya, dipenjarakan, akhirnya mati digantung. Dan dalam masa dia berada di penjara tersebut, dia telah menghabiskan kitab tafsir Fi Zilalil Quran. Pendekatannya ya, agak setengah ulama kontemporer mengatakan agak keras, dia hitam putih. Ya, pemikiran Qutubiyun ya. Maknanya bicara pemikiran Said Qutb, maknanya hitam putih. Islam dan jahiliah. Itu pemikiran. Itu sebab dia menulis dalam keadaan dia ditindas dalam penjara. Ya. Dia mengatakan bahawa ya, mari kita mengajak menyelami peristiwa besar ini ya, sebab ada 4 kali tongkat ini by itself tidak ada apa-apa. Ya, tongkat Nabi Musa itu sebenarnya digunakan untuk metik buah, untuk berjalan, ya, untuk menghalau binatang. Dia tak ada apa-apa tongkat dia tersebut. Ya. Tetapi apabila ya dia diangkat menjadi nabi dan rasul, maka tongkat tersebut ya di lembah Tua, rujuk kepada surah At-Taha ya, ayat surah yang ke-20 ayat 19 ke 20. Surah Taha bicara soal apabila Nabi Musa alaihi salam dilantik oleh Allah menjadi rasul, maka tongkat tersebut menjadi ular. Mengapa ular? Simbolisme. Ya. Mengapa ular? Ular itu makan pada waktu malam dan dia slippery. Ya, dia bergerak dalam keadaan gelap dan dia sangat slippery, licin, susah nak pegang.
ya, dan dia menyelinap begitu rupa, maka kali yang pertama kau campakkan tongkat tu jadi ular. Jadi maknanya tongkat itu, ya, dengan kehendak Allah SWT ditunjukkan ianya menjadi ular. Ya. Mengapa ular? Ya, sebab nature ular tersebut, ya, dalam keadaan bergerak waktu malam dan sangat licin, ya. Agak menarik, ya, uraian ni, ya. Dan yang kedua adalah dengan ilmu tersebut, ya, Nabi Musa menggunakan tongkat tersebut untuk mengalahkan ahli-ahli sihir. Yang kedua, yang pertama, bila dilantik menjadi rasul, tongkat dia tu menjadi ular dan dia pegang balik dia tongkat. Dia tahu tongkat ni boleh jadi ular. Maka kali kedua ketika diarahkan untuk bertemu dengan Firaun. Bila kita bicara soal Firaun, ini adalah lambang kekuasaan yang tiga kekuasaan tersebut ada peranan Firaun sebagai raja yang autokratik, diktator. Dalam tu disokong oleh Haman, Perdana Menteri yang memegang jentera kerajaan, dan didukung oleh Qarun, dalam bahasa moden sekarang ialah korporat. Dia tiga ini bergabung yang disebut sebagai kerajaan Qarun. Dia tak lari. Bila bicara golongan elit yang menguasai dunia, dia mesti gabungan raja ataupun yang menjadi pemimpin, gabungan dengan Haman yang berperanan sebagai menguasai jentera kerajaan dan peranan korporat ataupun orang kaya. Di gabungan inilah yang merupakan itu. Ketika suasananya amat genting, ya, Allah mengarahkan Firaun dan Harun bertemu dengan mengarahkan Nabi Musa dan juga Harun bertemu dengan Firaun. Dan menariknya diarahkan dengan menggunakan perkataan kaulan lailan, menggunakan bahasa yang lembut, memujuk, ya, nak bertemu dengan Firaun, ya. Dan Firaun telah mengumpulkan seluruh kekuatan propagandanya adalah golongan ahli-ahli sihir, ya. Para ahli sihir memenuhi medan, mempersembahkan tali-tali dan tongkat mereka, dan akhir menyihir pandangan manusia dan menimbulkan suasana gerun. Ketika Allah Ta'ala kata campakkan tongkat kamu, dan akhirnya tongkat tersebut memakan semua sekali. Jadi berhadapan dengan ilmu propaganda barat pada hari ini, ya, kita kena guna kaedah yang sama juga, malah lebih hebat daripada itu, ya. Tidak boleh kita berhadapan dengan kaedah yang lain, ya. Maknanya ular dengan ular, dalam pengertian kalau ular itu sebagai satu propaganda halus, anonymous, ya, maknanya kita juga kena ada. Ini peranan saudara Effendi dan yang lain-lain lah.